Allah. Assalamualaikum. Kawan mula-mula masuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair ya fattah wa bika nasta'in. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabihi al-fatihina bihadihim ila al-haqiqatil majaza amma ba'du. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما أوحي إلي أن أجمع المال وأكن من التاجرين ولكن أوحي إلي أن سبح بحمد ربك وكن من الساجدين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة من أصل الإيمان الكف عمن قال لا إله إلا الله ولا تكفره بذنب ولا تخرجه من الإسلام بعمل الجهاد ماض مسبعثني الله إلى أن يقاتل آخر هذه الأمة الدجال ولا يبطله جور جائر ولا أدل آدل الإيمان بالأقدار وكما قال عليهم الصلاة والسلام. Jadi alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kasih sayangnya, kerana dengan limpah rahimnya, Allah Subhanahu wa taala telah sampaikan kita di pertengahan Ramadan. Kita berada di pertengahan Ramadan, iaitu 15 hari Ramadan. 15 hari Ramadan, separuh bulan Ramadan telah berlalu. Adakah tarbiyah dari Ramadan ini kita mendapat manfaatnya ataupun tidak? Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hari-hari yang mendatang dengan kebaikan yang banyak. Alhamdulillah, pada hari ini kita menyambung kembali pengajian kita pada hari Jumaat pada 15 Ramadan. Kita menyambung balik pada muka surat 178 iaitu kelazatan iman. Sebelum ni kemanisan iman itu digambarkan, ditashbihkan atau dengan kemanisan. Satu benda yang manis supaya orang menyukainya. Kedua ialah tentang kelazatan iman, mengenai orang yang putus harapan. Begini, meminta satu kematian. Ada orang tanya semalam, ada orang putus harap tu dia nak mati, atau adakah dia tu menginginkan kematian? Maknanya inginkan kematian. Begini, nanti dalam jilid 4 dia kitabul janaiz. Dalam jilid keempat ialah mengenai kitabul janaiz, kitab bab jenazah, iaitu pengurusan jenazah. Pengurusan jenazah iaitu daripada menziarahi i'adatul marid. Sebelum orang tu mati, dia sakit dulu biasanya, dan Nabi di sini musannif pengarang membawa iaitu macam mana untuk fadilat-fadilat yang diberitahu oleh Nabi SAW untuk menziarahi orang-orang sakit. Di situ diceritakan, di situ ada bab kematian. Jadi kematian ni, meminta kematian. Meminta kematian ini mengingati mati dan meminta kematian. Ingat mati, ingat maut. Kita ingat maut bukan kita kata mati. Ingat maut ni ialah kita membuat persiapan untuk maut. Kita membuat persiapan untuk mati. Kita mengingati kematian. Betul, untuk mengingati kematian kita kena ziarahi kubur, kena kita tengok kubur supaya kita ingatkan kematian. Tetapi untuk mati ni kita perlu kepada persiapan.
Jadi sebab itu Nabi SAW bersabda, Nabi SAW bersabda, iaitu siapakah orang yang cerdik? Al-qayyisu man dana nafsah. Al-qayyis, Nabi kata, siapa orang yang pintar dan cerdik di dalam menghadapi kematian? Siapa orang yang cerdik? Al-qayyisu man dana nafsah, iaitu orang yang mana dapat menahan segala keinginannya. Apa maksud menahan keinginannya? Segala keinginan dia dapat tahan segala keinginannya. Wa amila lima ba'dal maut, dan orang yang membuat persiapan sebelum datangnya maut. Jadi mengingati mati ni, ada orang kata ingat mati aja. Bukan, perlu kita lihat untuk kita mati. Sebab mati ni ialah satu tarikh yang mana Allah dah tetapkan pada kita. Jadi untuk kita, tanda kita mengingati mati ialah kita membuat persiapan untuk mati. Jadi sebab itu Nabi SAW berkata, orang yang cerdik itu ialah orang yang al-qayyisu man dana nafsah, orang yang mana dia dapat menahan segala keinginannya. Apa maksud dia? Dia buat macam mana Allah suruh. Untuk menghadapi kematian ni, apa yang Allah suruh pada kita, apa yang Nabi SAW suruh pada kita, maka kita kena buat mengikut sandaran tersebut. Bukan kita nak ingat mati, kita dispresi, orang minta mati, orang putus asa dengan mati. Itu menunjukkan tanda mengingati mati. Salah. Mengingati mati itu bukan maksud mengingati mati. Mengingati mati di sini dia panjang. Sebelum mati, menghadapi persiapan untuk mati. Sebab mati ni kita nak bawa sesuatu di hadapan Allah, maka kita kena bawa sesuatu di hadapan Allah. Dan dalam bab tu juga diceritakan satu orang sahabat yang mana dia berada di dalam majlis Nabi SAW. Dia berada dalam majlis Nabi SAW, dia menangis. Nabi kata, kenapa engkau menangis? Dia kata, ingat mati. Nabi kata, inna lillah, dalam majlis aku pun kau ingat mati. Dalam majlis aku, kalau kau kena duduk dengan memberi perhatian yang sepenuhnya apa yang aku nak sampaikan. Dan apabila aku sampaikan, kamu faham dan kamu amalkan apa yang aku sampai. Itulah yang nak bawa mati. Bukan ingat mati begitu. Tak. Itu yang kata, apa yang kamu nak bawa mati itu, Nabi kata, kau duduk dalam majlis aku ingat mati. Innalillah. Jadi ulama membahaskan di situ makruh ingat mati macam tu. Ingat mati. Sebab apa? Nabi kata, duduk dalam majlis ni, duduk dalam majlis aku, duduk dengan aku, ingat mati. Mana ingat mati dah, duduk dengan aku, kena buat persiapan mati. Dan kamu belajar dengan aku, kamu ambil daripada aku, kamu faham apa yang aku nak sampaikan, dan kamu amalkan apa yang aku sampaikan. Itulah sebenarnya persiapan mati. Jadi sebab itu ulama mengkategorikan meminta mati ni, minta mati ada haram, minta mati ada makruh, minta mati ada masnun yang dituntut, ada minta mati harus. Jadi minta mati maksudnya dia bukan hanya minta mengingati mati, tidak. Iaitu minta mati ni ialah membuat persiapan kepada mati. Persiapan kepada mati. Minta mati ni ialah membuat persiapan kepada nak mati. Itu maksudnya. Begitu. Boleh faham sedikit sebanyak lah. Jadi bukannya itu menunjukkan tandanya orang depresi, di frus dengan dunia, lepas tu dia minta kematian. Itu haram namanya. Frus dengan dunia dan minta kematian, itu haram namanya. Jadi Nabi kata, duduk dalam majlis aku, engkau ingat mati. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Engkau duduk dalam majlis aku, kau mengambil mutiara-mutiara apa yang disampaikan oleh aku, kau faham betul-betul apa yang aku nak sampaikan ini. Nabi kata, dan kamu amalkan apa yang aku sampaikan, maka itulah tandanya kamu membuat persiapan menghadapi mati. Benda tu yang nak bawa mati. Betul Nabi kata, al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Al-qayyisu man dana nafsah wa amila lima ba'dal maut. Orang cerdik tu siapa? Orang yang mana dia dapat tahan segala keinginannya. Dia tak buat macam mana dia buat, dia tak buat macam mana dia nak. Dia buat macam mana Allah nak dan Rasul nak. Dia buat macam mana Allah nak dan Rasul nak, dan dia buat persiapan mati. Dan membuat persiapan mati itu macam mana Nabi suruh kita buat. Begitu makna. Okey,
kita pergi kepada topik dia. Hari ini ialah kelazatan iman. Semalam kita dah kemanisan iman. Iman tu Nabi tashbihkan dengan benda manis supaya seronok. Hari ini lazat pula. Lazat tu apa dia? Setelah orang itu mengecapi. Balik satu benda lagi mengenai cerita orang Kelantan. Kenapa dia suka manis? Ajib. Bila kita belajar, bila kita kata tahu apa makna kenapa orang Kelantan bila akikah, dalam bab akikah ni babul adat, kitab nombor 8 jilid ke-8 nanti kitabul adat, insya-Allah dalam penulisan dah tu, dalam penaipan dah tulis semua dah dalam taipan, dalam typing je lah. Jadi akikah, bila satu orang anak dilahirkan maka disembelihnya kambing untuk diakikah, dan kambing itu dimasak gulai. Kenapa gulai? Orang Kelantan bila untuk buat akikah dia buat gulai manis. Nama dia kuzi. Gulai itu nama dia kuzi. Kuzi ni dibuat dengan susu pekat. Manis lah. Jadi saya mencari kenapa orang Kelantan ni bila akikah dia masak kambing dengan gulai manis. Mesti ada sabit mana-mana orang tua kita buat. Orang-orang lama dulu dia buat, mesti dia sabit sesuatu daripada mana. Dia panggil tafaul, melakukan sesuatu dengan mengambil keberkatan. Itu tafaul. Tafaul ni mengambil sesuatu nilai yang baik, sesuatu perkara yang baik, kita ambil sebagai tafaul. Tahun penghijrahan dinamakan tahun hijrah. Bila Nabi berhijrah, walaupun Nabi berhijrah bukan bulan Muharram, Nabi berhijrah bulan Rabiul Awal. Nabi keluar 27 Safar, 1 Rabiul Awal Nabi bertolak. Tapi pada tahun itu dinamakan tahun hijrah. Sayyidina Umar meletakkan tahun itu tahun itu hijrah untuk mengingati satu peristiwa pengorbanan sahabat-sahabat, khususnya Nabi pada tahun itu telah keluar untuk berhijrah. Jadi mengambil berkat panggil tafaul. Jadi satu-satu benda kita boleh mengambil berkat. Jadi kenapa balik kepada gulai tadi? Kenapa gulai itu manis? Kenapa gulai itu dimasak kuzi? Saya mencari dalil lah. Mana perbuatan-perbuatan yang dibuat oleh orang-orang tua dulu. Mungkin sabit daripada mana-mana, ada hubungannya daripada mana-mana hadis Nabi SAW. Jadi kenapa kita masak gulai manis? Kenapa orang Kelantan ni dia masak gulai manis? Masak kuzi. Ulama membahaskan di dalam bab akikah tu, iaitu gulai itu hendak dimasak, dan gulai itu biar dimasaknya manis. Kenapa gulai itu dimasak manis? Mengambil keberkatan manis tadi supaya akhlak anak kita tu manis. Manis dipandang. Macam mana orang tu? Manis lah ustaz. Manis lah kalau kita pandang kat dia. Apa maksud manis? Elok, bagus. Jadi sebab itu gulai itu dimaniskan. Gulai itu dimaniskan pula. Gulai itu manis. Kenapa manis? Atas dasar tafaul, mengambil sesuatu perbuatan untuk mendapat keberkatan. Jadi dengan berkat kita masak manis, kita buat akikah ni untuk anak kita, sebaiknya hari ke-7 masaklah gulai manis supaya Allah maniskan akhlak anak kita. Itu baru saya kata saya faham. Ajib kalau kita belajar hadis ni, kita akan dapat tahu macam mana syarahan ulama. Okey, kita balik kepada lazatnya. Lazat ni bila dia dapat kecapi. Nabi kata orang yang mengecapi iman ni dia akan dapat lazat iman. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ani ibn Abbas ibn Abdul Muttalib radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam zaqa ta'mal imani man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin rasula, rawahu Muslim. Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kelazatan iman, lazatnya iman tu pasti dapat dirasai oleh sesiapa sahaja yang redha Allah itu sebagai Rabbnya, Islam itu sebagai agamanya,
dan Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Lalu kita baca hadis ni, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah itu sebagai Rabbku. Apa maksud aku redha Allah itu sebagai Rabbku? Dan hadis ini dibaca oleh Sayyidina Umar radhiyallahu anhu apabila Sayyidina Umar radhiyallahu anhu telah membawa Taurat. Orang-orang Yahudi telah menterjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab dan dibacanya kepada orang-orang Islam. Oleh kerana Taurat ini ialah kitab daripada langit, daripada Allah, maka bahan-bahan dia elok dan bagus. Cuma hukum ahkam tidak boleh diterima. Jadi orang-orang Yahudi ini nak mempengaruhi orang Islam, mereka telah menterjemahkan Taurat ke dalam bahasa Arab. Dan pada Sayyidina Umar ada beberapa lembaran Taurat, lembaran Taurat yang diambil oleh Sayyidina Umar dan ditunjukkan kepada Nabi SAW. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tunjuk kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ini Taurat ni, itu sebagai satu kiasan, boleh baca tak? Taurat ni boleh tak saya baca? Nabi diam. Ni Taurat ni, ya Rasulullah, ini Taurat ni. Nabi diam. 3 kali dia kata, ini Taurat ni ya Rasulullah. Nabi diam. Sayyidina Umar memahami bahawa Rasulullah membenarkan beliau membaca. Maka beliau pun bacalah beberapa baris daripada kitab Taurat yang telah diterjemah dalam bahasa Arab. Bila mula baca, muka Nabi merah padam. Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah Nabi SAW. Sayyidina Umar sedang membaca kitab Taurat dan tidak melihat kepada wajah Nabi. Maka Sayyidina Abu Bakar berada di sebelah Nabi. Dia tengok wajah Nabi merah padam. Maknanya Nabi tak suka Taurat itu dibaca di depan dia. Maka Sayyidina Abu Bakar mengisyaratkan kepada Sayyidina Umar, lihatlah kepada wajah Nabi SAW. Mana bila Sayyidina Umar tengok wajah Nabi ada berubah. So sahabat dapat rasa macam mana body language Nabi, macam mana perwatakan Nabi, body language, bahasa badan Nabi tadi, dengan muka Nabi yang Nabi tak suka perkara ini dilakukan. Maka Sayyidina Umar pun bila lepas itu tengok Rasulullah marah, maka dia kata, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Aku redha Allah itu sebagai Rabbku, aku redha Islam itu sebagai agamaku, aku redha Muhammad itu sebagai Rasul. Rasul Allah, aku redha. Jadi maka Sayyidina Abu Umar maka selepas itulah Nabi SAW bersabda, Allahu Akbar, lau kana Musa hayyan ma wasi'ahu illa ittiba'i. Muhammad, dia kata Umar, bukan masalah kitab tu. Siapa sahaja, seorang yang mana kitab itu diberi padanya dan dia sebagai Rasul Allah dan Rasul itu diberi kitab tersebut, jika dia datang, lau kana Musa hayya, jika Musa alaihissalam tu sekarang dia hidup, dia ada depanku dan kitab tu dia hantar pada dia, ma wasi'ahu illa tiba'i, maka tidak ada kelonggaran baginya kecuali dia mengikuti jejak langkahku. Mana musuh pun dia kena ikut aku. Bukan masalah Taurat tu nombor 2, Taurat tu nombor 2, tak payah baca no. Musa tu Sayyidina Musa alaihissalam, Sayyidina Musa Nabiyina alaihissalam, Nabi Musa tu dia pun kena ikut aku. Ini bacaan dia, raditu billah. Apa maksud redha? Redha je lah. Dan apa maksud redha? Di sini saya nak ceritakan. Hadis ini menerangkan. Hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Abbas bin Abdul Muttalib, iaitu pakcik Nabi SAW, bapa saudara Nabi. Yang besar dia lebih kurang dia tua sikit kepada dia, lebih tua daripada Hamzah. Hamzah ni 2 tahun beza dengan Nabi. Abbas ni dia agak, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhu, dia agak dewasa sedikit daripada Nabi. Makna redha. Makna redha. Apa makna redha? Aku redha Allah itu sebagai Rabbku. Apa makna redha? Bahawa Allah itu sebagai Rabb. Kita redha
kita nak beritahu di sini Allah itu sebagai Rabb kita. Yakni kita yakin bahawa Allah lah Rabb kita, pencipta kita, penjaga kita, penguasa kita dan segala-galanya bagi kita. Kita reda Allah ini sebagai Rabb kita. Kita beriman kepada Allah. Rabb, apa maksud Rabb? Bila alhamdulillahi rabbil alamin. Tiada alhamdulillah, segala puji bagi Allah Rabbul alamin. Rabbul alamin, Rabb sekalian alam. Orang kata Tuhan sekalian alam. Rabb ni rububiyah. Maksudnya daripada perkataan Rabb, rububiyah, tentang rububiyah Allah SWT. Jadi kita reda Allah itu sebagai Rabb. Apa maksud Rabb? Kalau dalam bahasa Urdu dia panggil parwarish. Dia memberi makna yang luas. Kita reda Allah itulah pencipta kita. Kita reda Allah itulah Khalik yang mencipta kita. Bila Allah tu mencipta kita dan mencipta seluruh manusia dan seluruh cakrawala dan seluruh ciptaannya, dan dia adalah yang menguasa, dialah yang menjaganya. Setakat cipta saja tak, lepas saja tak, dia jaga semua. Dia jaga supaya lau kana fihi ma'alihatun illallah la fasadata. Jika ada dua Tuhan, satu kat langit, satu kat bumi, maka itu pun ada dua Tuhan. Ada dua ilah, ada dua ilah selain daripada Allah. Ada ilah, itu pun dah hancur dah dunia ni. Allah Ta'ala kata la fasadata, bumi dan langit akan hancur. Bumi dan langit akan hancur jika ada dua Rabb. Maknanya Allah itulah Rabbnya, penciptanya, dan dialah penjaganya, dan dialah penguasa dan penakluknya. Bermakna apa dia? Ini kita tidak berhajat selain daripada Allah. Redha di sini maksudnya kita tak berhajat selain daripada Allah. Hanya Allah lah matlab kita. Hanya Allah lah matlamat kita. La ilaha illallah, la mawjud illallah. La ilaha illallah, tiada layak disembah melainkan Allah. La mawjud illallah, tiada yang wujud kecuali Allah. La ilaha illallah, la maqsud illallah, tak ada maksud matlamat kita ialah Allah. Allah itu ialah sebagai, kita tak berhajat kepada siapa. Allahus Samad, Allah itu dia tak berhajat pada siapa. Bahkan Allah lah yang menunaikan hajat bagi kita semua. Allah tu mustaghni 'ani syai', terkayanya Allah daripada sesuatu. Allah tak berhajat pada sesuatu sebab Allah yang ciptanya. Allah tak berhajat pada harta, Allah tak berhajat pada pangkat, Allah tak berhajat pada wang, Allah tak hajat pada kuasa, Allah tak berhajat sebab dia yang menciptanya. Kitalah yang berhajat kepada Allah. Kitalah yang mesti meminta kepadanya. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dan jika mereka enggan beriman dan tidak berhenti daripada menceroboh, maka ketahuilah, tak beriman, menceroboh pula, bahawa Allah itu pelindung kamu. Ni'mal maula, Allah itulah Rabb, dialah pelindung kamu. Ni'man nasir, dialah sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik pelindung. Maula, sebaik-baik pelindung dan sebaik-baik penolong yang menyelamat dan menjayakan kamu. Surah Al-Anfal ayat 40. Dan hati kita tidak cenderung, bukan itu maknanya ini takwa yang paling tinggi. Hati kita ni tak berbelah bagi. Hati kita ni hanya hati kita ni kita kena kosong selain daripada Allah. Itu masih Allah. Itu takwa yang paling tinggi. Takwa pertama ialah menghindarkan kufur dan syirik dengan secara perbuatan zahir, jali, dengan perbuatan jali. Maknanya kufur dan syirik. Takwa kedua menghindarkan, telah kita ceritakan ada 3 takwa untuk orang yang telah beriman dan orang yang telah beramal soleh, mesti dia kena usaha 3 takwa. Jadi takwa yang pertama ialah menghindarkan diri daripada kufur dan syirik, daripada perbuatan jali, perbuatan yang jelas. Kedua iaitu menghindarkan diri daripada dosa besar dan dosa kecil secara berterusan. Dan ketiga, hak paling susah ni, yang kita nak dapat ni dalam dakwah ni, macam mana cara nak dapat ni,
iaitu kita kena kosongkan hati kita selain daripada Allah. Tak ada pun hati kita ni selain daripada Allah. Selain masih Allah, selain daripada Allah. Semua makhluk ni masih Allah, selain daripada Allah. Maka kita kena kosongkan hati kita daripada selain daripada Allah. Kita kena kosongkan hati kita selain daripada Allah. Hanya Allah sahaja yang layak. Jadi hati kita cenderung kita kepada kita tidak cenderung kepada sesiapa jua pun selain Allah. Jadi sebab itu bila kita menghadapi sesuatu, bila kita menghadapi masalah, maka kita terus kepada Allah. Jangan kita ingat, siapa boleh tolong aku, siapa boleh tolong aku, siapa boleh tolong. Dah Allah dulu. Mula-mula kita rayu pada Allah. Kita sebut depan Allah. Kita minta depan Allah. Itu maksudnya kita rada, kita yakin Allah tu. Itu maksud kita raditu billahi rabba. Kita yakin Allah tu sebagai Rabb. Allah tak berhajat pada siapa, kita yang berhajat. Oleh kerana kita berhajat, kita kena minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ajib, Allah Subhanahu Wa Taala tengok tu. Sebab tu mula-mula apabila kita menghadapi masalah, bila kita menghadapi masalah, maka pada mula-mula yang kita buat tu, mula-mula yang kita hadapi masalah tu, pertama sekali kita tak ingat kawan kita. Bila kita tak ada duit ke, bila kita susah ke, bila kita memerlukan sesuatu, otak kita jalan kat mana? Oh, kawan ni boleh tolong aku, kawan ni boleh tolong aku, orang ni boleh pinjam kat aku. Tak. Bila first time datang tu, kita kembali kepada Allah. Ya Allah, Engkau sahajalah yang boleh tolong aku. Lepas itulah kita berusaha. Jadi first mula-mula tu Allah nak tengok kita tu, orang ni betul tak hati dia dengan aku. Ini kita kena latih lah, tamrin lah. Kita kena latih, hari-hari kita kena cakap, hari-hari kita kena sebut, hari-hari kita kena melakukan perkara ini. Sebab itu dalam dakwah kita ajar benda ni. Hari-hari kita diajarkan. Allah nak apa 2 rakaat, minta dengan Allah dulu. Buat hubungan dengan Allah. Dan bila minta dengan Allah, lepas tu buat usaha. Usaha pula macam mana Nabi suruh. Sa'ad bin ada satu orang sahabat, dia nak pergi berniaga. Nabi kata 2 rakaat dulu baru turun berniaga. Minta dulu dengan Allah, minta asbab-asbab dengan Allah SWT dulu. Jadi supaya hati kita bulat kepada Allah. Itu maksud redha. Allah itu sebagai Rabb. Dan redha, Islam itu sebagai agama. Apa maksud redha? Allah itu sebagai Rabb, kita tak berhajat selain daripada Allah. Apa maksud kita redha Islam itu sebagai agama? Kita tak berhajat selain daripada Islam. Hanya Islam sahaja. Agama ni bagus, agama semua mengajar kebaikan, betul, tapi kita tak berhajat kepada selain daripada Islam. Wa man yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala min. Wa man yabtaghi, barang siapa yang mencari selain daripada Islam dinan, selain daripada Islam itu sebagai din. Din itu maksudnya cara hidup. Selain siapa yang cari selain daripada Islam sebagai satu cara hidup, sebagai satu cara hidup selain daripada Islam, kita bagus, ni Buddha ni bagus ni, dia ajak kepada Tuhan juga. Yahudi ni ajak kepada Tuhan. Tak, siapa yang cari selain daripada Islam dinan sebagai cara hidupnya, falan yuqbala, sampai bila-bila Allah tak terima. Islamlah yang mana akan diterima oleh Allah SWT. Jadi kita redha Islam itu sebagai agama. Kita tidak berhajat kepada mana-mana agama dan cara hidup. Tak ada. Islamlah membawa satu cara hidup. Dan Nabi Muhammad SAW itu sebagai Rasul. Maksudnya kita tak berhajat lagi dah. Sudah cukup dah Nabi itu kepada kita. Kita tak pernah berhajat dah. Kita tak berhajat dah kepada siapa? Kepada bomo ke, kepada hakim, doktor dalam dunia ni. Kita berhajat. Kita berusaha tu lain. Kita tak berhajat pada doktor, kita tak boleh berusaha. Kita tak berhajat. Kita tahu cara Rasulullah SAW saja penyelesai masalah kita. Cara Nabi SAW saja yang menyelesai masalah kita. Jadi di sini menafikan penting. Nafi. La ilaha illallah, nafi dulu. Kita nafi dulu. Tiada layak disembah melainkan Allah. Manusia tak ada kuasa
Makanan tak boleh mengenyangkan. Kita nafi dalam dakwah itu. Makanan kita menafikan, benda itu penting. Dan kita isbatkan hanya Allah yang berkuasa. Adalah sebahagian mengatakan bahawa agama ini, tapi ada orang kata agama ni sama je, ajak pada baik, semua betul, mengajak kepada kebaikan. Maka ini kita panggil dia, pendapat ini kita panggil dia wahdatul adyan. Orang kata agama ni satu saja, sama saja. Agama Islam ke, agama Buddha ke, agama Kristian ke, sama je, dibawa pada Allah. Salah. Sebagaimana firman Allah SWT ni, ayat ni mengatakan ayat ni wahdatul adyan. Maknanya ayat ni nak menunjukkan agama tu sama, tapi hukum dia dah mansuh. Hukum dia dah mansuh dah. Dan telah kita jelaskan, ada hukum Al-Quran walaupun dia dibaca dalam tilawah, tapi hukum dia dah mansuh. Dari segi amalan dia dah mansuh. Cuma dia di segi bacaan, dari segi kiraah ada, tapi di segi hukum dah mansuh. Ada ayat-ayat Quraniyah dari segi kiraahnya dah mansuh, tapi hukumnya tidak mansuh lagi. Begitu. Tidak masih boleh dipakai. Sebagaimana firman Allah dalam surah Baqarah ayat 62, innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman dan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara dan orang-orang Sabi'in, mereka yang menyembah selain daripada Allah, sesiapa saja di kalangan mereka itu beriman kepada Allah dan beriman kepada hari kiamat serta beramal soleh, maka bagi mereka pahala balasannya di sisi Tuhan mereka, dan tidak ada kebimbangan pada hari kiamat, kejadian yang tidak baik kepada mereka, dan mereka pula tidak akan berduka cita. Siapa saja, orang beriman ke, orang Yahudi ke, orang Nasara ke, penyembah selain daripada Allah. Maksudnya dia kata dia pun beriman pada Allah, dia pun dapat pahala. Tak, ada golongan berdalilkan ayat ini. Ayat tu dah salah terjemah dah. Sebenarnya orang-orang ni beriman pada Allah. Dia kata tengok orang Yahudi, dia percaya pada Allah. Orang Nasara, dia percaya pada Allah. Orang Saibin, dia gunakan patung mereka untuk menghubungkan diri dengan Allah. Maknanya dia percayalah ke Allah. Itu dapat pahala tu, dapat pahala. Dan beramal soleh, maka dia dapat pahala. Ini orang mengatakan agama itu wahdatul adyan. Agama tu sama. Tak, agama tak sama. Ada golongan yang berdalilkan ayat ini membuktikan wahdatul adyan. Semua agama adalah sama, iaitu mengajuk kepada kebaikan. Kefahaman yang diambil daripada ayat ini ialah salah sebagaimana yang diterangkan di dalam ayat di bawah. Jadi ayat tu dah mansuh dah. Hukum dia dah mansuh dah. Kenapa? Datangnya ayat yang selepas itu dalam surah Al-Imran ayat 85. Wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Dan siapa yang mencari agama selain Islam, maka tidak akan diterima daripadanya. Ni Nasara ke Yahudi ke tak terima dah, Islam saja. Dan pada hari kiamat kelak dan ia pada hari kiamat kelak daripada orang-orang yang rugi. Jadi ayat di atas tu menunjukkan tak beriman, tak apa, Yahudi pun dah beriman, sama je agama Kristian ke agama apa, sama je nak ajak kebaikan. Tak, siapa cari daripada Islam selain daripada tu, selain daripada tu. Sebab tu kita kan, kalau kita belajar kat sekolah pengetahuan agama Islam, jadi budak-budak lain, budak yang non-Muslim, dia belajar civic. Okeylah dia belajar civic untuk buat baik, lumrah manusia supaya buat baik. Jadi kita kena yakin Islam itulah sebagai agama. Dan siapa cari selain daripada Islam, dia rugi sebagai cara hidup. Selain daripada Islam, mencari agama selain daripada Islam, dinan, agama, diterjemah situ dinan tu maksudnya cara hidup. Adyan itu plural pada perkataan din. Begitu. Hadis itu tafsir kepada Al-Quran. Hadis ni ialah nak menafsirkan kepada Quran tadi. Pemahaman daripada Al-Quran itu hanya akan dapat diambil apabila ia tidak bertentangan dengan hadis. Jadi ada orang kata
kita ada orang kata tak perlu kepada hadis. Ada orang yang mungkirin hadis tu, kita telah beritahu pada awal-awal dalam pembukaan kita. Ada orang mungkirin hadis, dia kata kita hanya terima Al-Quran saja, hadis tak perlu pun. Dah cukup dah Al-Quran bagi kita. Saya baca Al-Quran, saya terjemah Al-Quran, saya nak faham Al-Quran, saya meneliti Al-Quran. Bahasa Arab pun tak pandai. Lepas tu, dah saya tak pandai bahasa Arab, saya tengoklah bahasa Inggeris. Tak boleh faham Al-Quran tanpa hadis. Nabi SAW tak boleh faham Al-Quran tanpa hadis Nabi SAW. Jadi hadis itulah mentafsirkan Al-Quran. Jadi Al-Quran tu tafsir dia bila salah satunya ialah kita tengok daripada hadis, supaya dia tidak bertentangan dengan hadis. Masalah ini juga diterangkan di dalam muqaddamah, dalam bahagian mula-mula tadi. Masalah taklid. Tiba-tiba cerita bab ni keluar masalah taklid. Betul lah, kadang-kadang orang baca, kenapa ustaz ni dia cerita lazatan iman, keluar-keluar topik dia masalah taklid. Ni saya kadang-kadang saya karang kitab ni, saya buat kitab ni ialah saya karang kitab ni, saya nak gambarkan situasi masa kami belajar. Masa kami tengah belajar hadis ni, satu orang kawan telah tanya mengenai taklid. Tengah-tengah tu dia luar topik. Dia panggil luar topik. Dia tajuk luar topik. Jumlah, kalau kita dalam pengajian kitab dan sebagainya, dia panggil jumlah mu'taridah. Jumlah mu'taridah ni kadang-kadang perbahasan di luar topik. Dalam satu topik yang dibahaskan, ada perbahasan di luar topik. So, boleh lah. Jarang-jarang. Jadi, saya bawa juga. Kadang-kadang kita duduk tengah cakap topik yang lain. Topik, Masya Allah sedap. Kadang-kadang tiba-tiba satu orang tengah-tengah mari cakap topik yang lain sikit. Yang ada sikit saja hubungan ataupun tak ada hubungan langsung. Jadi, masalah taklid. Kenapa? Semasa menerangkan hadis ini, tiba-tiba seorang pelajar, so saya boleh ingat lebih 25 tahun lepas yang saya belajar hadis, tahun 96. So 96 ni 2020 dah. So 25 tahun dah. Macam kita tengah belajar hadis ni, tiba-tiba seorang pelajar bertanya kepada ustaz kami berkenaan golongan yang tidak menerima taklid kepada a'immah, iaitu imam mazhab yang 4. Tak ada golongan. Jadi kita dah bahas dah benda ni di depan tu. Kenapa kita wajib bermazhab? Wajib bermazhab. Bagi semua wajib bermazhab. Orang yang pandai saja, orang yang belajar saja harus. Itu pun ulama-ulama yang hebat seperti Imam Hafiz rahmatullah alaih. Imam Hafiz rahmatullah alaih ni satu ulama yang hebat, yang bahagian Al-Quran kita panggil Qiraatul Hafiz. Qiraatul Hafiz ni dibaca oleh manusia, dibaca oleh seluruh dunia. 80 hingga 85% bacaan Hafiz. Dia ada 10 bacaan tadi. Ada 10 kiraat. Salah satu kiraatnya kiraat Hafiz dan kiraat Warash. Kiraat Warash ni dibaca oleh mazhab Maliki. Banyakkan mazhab Maliki baca kiraat Warash. Dan semua kiraat yang lain, mazhab Hanbali ke, mazhab Hanafi ke, mazhab Maliki ke, mazhab Syafi'i ke, kita baca kiraat Warash, kiraat Hafiz. Dan Imam Hafiz ni pengikut dia dalam Quran. Dia spesialis Al-Quran. Tapi dalam bermasalah taklid, dia declare, saya bermazhab Imam Syafi'i. Orang yang macam Imam Hafiz tu pun hebat. Dia bukan hebat dengan Quran saja, dia muhaddis lagi, dia mufaqih lagi, orang fiqh lagi, muhaddis lagi. Bukan macam PhD zaman sekarang ni mengaku dia PhD hadis, dia tak perlu lagi bertaklid kepada mana-mana mazhab. Tu yang pening kepala habis tu. Ni orang hebat macam ni sekalipun, Imam Hafiz rahmatullah alaih masih mendeklarkan, saya bermazhab Imam Syafi'i. Pengarang kitab ni, pengarang Masabih, Imam Baghawi rahmatullah alaih, Alamah Baghawi rahmatullah, pengarang Mishkat, Alamah Tibris rahmatullah alaih, semua mengatakan kami bermazhab Syafi'i. Bukan tak ada mazhab, bukan mazhab kelima, kami bermazhab Syafi'i. Jadi dia kata orang ni, kepada orang yang tidak menerima taklid ni, dia kata kita tak boleh taklid. Taklid mana boleh? Iman boleh taklid. Betul, iman kita tak boleh taklid, tapi masail mengenai fiqh wajib kita bertaklid.
mengatakan bahawa kita mempunyai hadis-hadis sahih seperti hadis-hadis dalam Bukhari dan Muslim yang menyebabkan kita tidak perlu lagi kepada a'immah. Kita tak perlu dah pada tok-tok imam lepas ni. Kita dah ada Bukhari Muslim, kita tengok Bukhari Muslim lah. Jawapan yang telah diberikan selagi Ustaz kita kata selagi tidak beriktikad kepada fuqaha, bermakna kita tidak beriktikad kepada Nabi. Kenapa? Muhaddisin datang selepas fuqaha. Telah kita ceritakan, muhaddisin ni dia datang tahun ke-300 Hijri, tahun ke-3 Hijri, daripada tahun 201 hingga ke-300. Itu datangnya ulama muhaddisin. Ulama fuqaha datang sebelum ulama muhaddisin. Tertibnya Nabi SAW, sahabat-sahabat Muhajirin dan Ansar, kemudian tabi'in. Tabi'in itulah fuqaha. Kemudian datangnya muhaddisin. Apabila adalah mustahil untuk menerima muhaddisin tanpa menerima fuqaha. Kita muhaddisin, hadis Bukhari tu sahabat. Tak, Bukhari pun dia ada ustaz dia, dan ustaz-ustaz dia adalah fuqaha. Kerana akan ada kehilangan rantaian silsilah apabila kita meninggalkan fuqaha dan hanya beriktimat kepada muhaddisin sahaja. Maka menjadi mustahil untuk beriktimat kepada Nabi tanpa beriktimat kepada fuqaha. Meyakini fuqaha kerana muhaddisin iktimatnya kepada fuqaha. Muhaddisin ni pun tok guru dia fuqaha. Dia beryakin kepada guru-gurunya. Tiba-tiba kita yakin kepada muhaddisin, tak yakin kepada guru muhaddisin pula. Mana boleh? Dan orang-orang muhaddisin ni mereka muhaddisin ini mereka meyakini guru-guru mereka, beriktimat, memberi keyakinan kepada guru-guru mereka. Jadi kita pula tak beriktimat kepada tuan guru. Mana boleh? Tuan guru atas tuan guru tak boleh. Jadi fuqaha, jadi para fuqaha seperti a'immah yang empat, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahumullah, mereka juga beriktimat kepada guru mereka. Golongan ini mendakwa mereka tidak mengikut a'immah, akan tetapi hakikatnya sebenarnya mereka lah mengikut a'immah mereka juga. Dia kata kita tak perlu ikut imam-imam ni. Kalau dia tak ikut imam-imam ni, dia ikut siapa? Dia ikut tu imam dia juga, dia ikut ketua dia juga yang memulakan perkara ini. Akan tetapi hakikatnya mereka sebenarnya dia tak ikut fuqaha-fuqaha, mereka ikut a'immah juga. Mereka pun ikut tuan guru dia juga. Maka jadi manakah yang terbaik, sama ada mengikut a'immah yang terdahulu atau a'immah mereka? A'immah terdahulu mempunyai sifat taqwa, wara', bersihnya jiwa lebih daripada a'immah mereka sekarang. Kesimpulannya, mengikut a'immah terdahulu lebih baik daripada lebih baik sebagaimana pendapat masyayikh dan ulama kita. Sebab tu ulama-ulama kita bermazhab fuqaha dan kita di Malaysia bermazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. So kita pergi hadis seterusnya. Islam hanya satu jalan untuk mendapat kejayaan. Tak ada jalan lain kecuali dengan Islam. Okey. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wallazi nafsu Muhammadin biyadihi لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. رواه مسلم. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis ke-10 bracket 9 muka surat 180. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwa Muhammad. Dia tak kata demi zat yang jiwaku. Kenapa jiwa Muhammad? So ada perbahasan sedikit, kita akan cerita di sini. Dalam genggamannya. Di dalam genggamannya. Biadih itu saya terjemah genggaman. Sebab kita ada dua terjemahan, ulama mutakaddimin dan ulama mutaakhirin. So kita akan bahaskan ni. Tidak mendengar seorang pun mengenai daku. Satu orang pun, mana-mana satu orang dia tidak mendengar mengenai ku dalam kalangan umat ini, sama ada Yahudi dan tidak juga Nasrani. Lalu ini saya terjemah lafzi dulu. Dan lalu dia mati dalam keadaan tidak beriman dengan apa yang aku diutuskannya. Dia dah dengar dah, dia tidak mendengar
Tidak mendengar. Tidak mendengar di situ. Dan kalangan Yahudi dan kalangan Nasrani mati dan tidak beriman. Lepas tu dia tidak beriman dengan apa yang aku diutuskan dengannya. Maknanya dia telah dengar lah, melainkan dia itu ahli neraka. Hanya Islam itu sahajalah yang akan mendapat kejayaan. Maknanya dengan Islam saja. Hadis ni nak menerangkan waman yabtaghi ghairal islami dinan. Siapa yang dah dengar, siapa dah sampai seru dah. Tadi kita dah bahas orang yang tak sampai seru tu macam mana dia kira beriman atau tidak. Benda ni saya dah jelaskan. Okey, kita jalannya. Sekarang orang yang telah sampai seru tapi dia tak beriman pada aku dan dia mati selain daripada Islam, maka mati dia, dan maka dia akan dia adalah di kalangan orang-orang ashabun nar, daripada ahli neraka. Nabi berkata, wallazi nafsu Muhammadin biyadi. Wow dipanggil wow qasam. Wallazi, wallahi, allazi itu zat lah, zat Allah lah, tak kira lah di sini maksudnya allazi itu zat. Wallah boleh, wallah boleh, tallah boleh, billah boleh, billah boleh, ba qasam dipanggil, ba qasam, wow qasam. Ni semua huruf jar ni. Ta qasam itu juga harf jar yang menyebabkan isim yang zahirnya selepasnya akan menjadi majrur. Wallahi, wallahi, tallahi, wabillahi. Kalau kata wallahu itu bukan sumpah. Wallahu ghafurur rahim itu bukan sumpah, itu jumlah khabar. Kalau sumpah wallahi, ini jumlah qasmiyah dipanggil. Wow qasmiyah. Untuk sumpah, kenapa kita bersumpah? Sebab untuk menguatkan sesuatu perkara, supaya orang tu percaya, supaya orang tu yakin, supaya orang tu yakin. Sebab tu kalau kita belajar dalam balaghah, dia ilmu kecantikan kalam, kita belajar ilmu badi'. Bila satu orang kata Zaidun qa'imun, dia bagi announcement, dia bagi jumlah khabariyah, dia kata Zaidun qa'imun, Zaid sedang berdiri. Orang yang depan tadi tak yakin, maka dia nak meyakinkan orang tu, dia bawa huruf penekanan, dipanggil huruf takkid. Inna Zaidan qa'imun. Dulu dia kata Zaidun qa'imun, orang tu tak percaya, dia ihtimal lagi, betul tak engkau cerita ni, kau tak betul. Jadi untuk menguatkan perkhabaran dia tadi, maka dia menggunakan kaedah takkid. Inna, huruf takkid. Inna Zaidan qa'imun. Tak percaya lagi, maka dia pun guna lagi takkid lagi. Inna Zaidan la qa'imun. Lam takkid lagi. Nun, huruf takkid lagi. Lepas tu tak percaya juga. Maka dia pun nak mempercayakan lagi, dia pun guna sumpah pula. Wallahi inna Zaidan la qa'imun. Wallahi, sumpah lagi. Ini ilmu badi' dalam ilmu balaghah. Salah satu balaghah ada 3, badi', ma'ani, ilmu ma'ani, ilmu badi', ilmu ma'ani. Ada satu lagi ilmu apa tu dalam badi', ma'ani, ilmu bayan. Ilmu bayan tu tasbih saja. Ni mengaji Mukhtasar Ma'ani pening kepala ni. Budak-budak nak faham syair Mukhtasar Ma'ani tu pening kepala. Khair, tapi tak pening pun, mudah je. Jadi ilmu badi' tadi. Jadi di sini nak mengkhabarkan. Jadi bila kita bersumpah, kenapa kita bersumpah? Sebab nak menyungguhkan perkataan kita, nak menyungguhkan, nak memberi kesungguhan pada perkara yang kita nak jelaskan. Begitulah juga Nabi nak beri kesungguhan. Wallahi, wallazi, demi zat, ini zat Allah lah, demi zat yang menggenggam jiwa Muhammad, demi zat yang mana nafsu Muhammadin, jiwa Muhammad, biadihi, di dalam genggamannya atau tangannya. Okey, macam mana firman Allah Ta'ala, Kul ay wa rabbi, Kul ay wa rabbi innahu lahaqqun. Tengok, Kul ay wa rabbi, wa sumpah, wa rabbi, demi zat, Kul, dan mereka yang meminta disegerakan azab dan akan bertanya kepada wahai Muhammad, adakah kedatangan azab yang dijanjikan itu benar? Allah jawab, Kul, ya,
wa rabbi, demi Tuhanku. Wa rabbi, katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad. Katakanlah wahai Muhammad, tu benda tu panjang tu di mahzuf. Dan mereka, katakanlah wahai Muhammad, demi wa rabbi, demi Tuhan, demi Tuhanku. Inna, sesungguhnya itu adalah benar, dan kamu sekali-kali tidak berkuasa menahan kedatangannya. Surah Yunus ayat 93. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi demi zat yang jiwaku. Dalam fiqh, di dalam akidah ada dua firqah. Di dalam akidah kita ada dua golongan. Dalam ilmu akidah ni dia ada dua. Dalam sebab akidah ni, ilmu akidah ni bukan ilmu baru. Orang ada satu golongan mendakwakan ilmu akidah, ilmu sifat 20 ni ilmu baru, tak ada zaman Nabi. Pening kepala dia dakwa. Tengok mana Nabi ada sifat 20 wujud, qidam, baqa, mukhalafatu ta'ala lil hawa, isqiyamu bi nafsi wahdaniyah, qudrat iradah. Tak ada pun Nabi tak mengaji pun gitu. Dan kita dah kata ilmu tu dah ada, cuma tak disusun. Jadi penyusunannya disusun 200 tahun kemudian untuk muda. Mana orang yang mendakwa dia hadis tu, dia ada PhD hadis. Nabi suruh belajar PhD hadis ke? PhD bahagian hadis ada ke? Bilang tu mana Nabi ajar PhD ya? Tapi ada benda tu supaya mudah orang tahu, dia ni dah belajar hadis. Tak tahulah belajar kulit ke kulit ke tak. Dia belajar hadis tu maksud dia belajar bahagian ilmu rijal sahaja ke? Dia banyak belajar ilmu rijal. Untuk ilmu tu kita tu sahih ke tak sahih ke, duk begitu. Amal tak tahu bila. Begitu. Jadi kita nak faham ulama-ulama fuqaha ni, dia bukan tahu sahaja takhrij dia, tapi macam mana nak amalkan hadis tersebut. Jadi di dalam bab akidah kita ada dua golongan. Dalam Asy'ariyah dan Maturidin kita ada dua golongan ulama-ulama, iaitu dua golongan ulama-ulama tadi. Dalam dua golongan ulama-ulama dalam Asy'ariyah ada dua golongan, iaitu golongan yang terdahulu kita panggil dia mutaqaddimin, dan golongan terkemudian ulama-ulama dari segi akidah yang terkemudian kita panggil dia mutaakhirin. Mutaqaddimin ni, ulama-ulama mutaqaddimin sama ada Asy'ariyah atau Maturidi, yang 200 tahun pertama daripada 200 Hijrah hingga ke tahun 500 Hijrah. 200 tahun pertama hingga ke 300 tahun, 500 tahun pertama. Jadi tahun 200 hingga ke tahun 500, 201 hingga ke 500. Selepas itu 501 hingga ke sekarang kita panggil dia ulama mutaakhirin. Dalam konsep menterjemah ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mana menunjukkan lafzi, ayat-ayat lafzi, tangan Allah berada di atas arasy. Masalah yang dibahaskan sekarang. Ada pendapat kata Tuhan tu duduk langit ketujuh. Saya yakin percaya Tuhan duduk langit ketujuh. Begitu. Begini. Dalam terjemah ni dia ada dua. Dalam terjemahan kita, dalam terjemahan yang salah, Ibn Taymiyah tu, dalam Ibn Taymiyah dia menjisimkan, dia mujassamkan, dia menjisimkan zat tadi. Dia menjisimkan zat Allah Ta'ala. Itu salah. Kita tidak menjisimkan zat Allah. Jadi sebab itu di dalam ulama mutakaddimin dan mutaakhirin, ulama mutakaddimin, mereka menterjemahkan ayat-ayat mutasyabihat, ayat-ayat yang mana penyamaan dari segi jisim, tangan Allah, arasy, Allah berada di atas arasy, biadihi, di dalam tangannya. Jadi ulama-ulama mutakaddimin, ulama-ulama yang terdahulu, mereka menterjemah dengan kaedah apa dia? Tafwid. Apa maksud tafwid? Tafawawyadat. Tafwid. Tafwid.
dia terjemah dalam keadaan tafwid. Terjemah tafwid. Apa maksud tafwid? Macam mana tulis, macam mana lafaz, macam itulah terjemahnya. Makna Allah yang tahu. Demi zat yang jiwaku di tangannya. Dia terjemah lafzi, dia terjemah tafwid, dia terjemah macam mana ditulis, tapi maksudnya hanya Allah yang tahu. Sebab tangan Allah tak sama dengan tangan kita. Mana kalau tangan Allah tu sama dengan tangan kita, dia dah jadi mujassam. Dia dah jadi mujassamah. Bila mujassamah, kita menjisimkan Allah SWT, sedangkan Allah SWT tu mustaghni. Allah SWT tidak qiyamuhu binafsih. Dia berdiri dengan zatnya sendiri. Dan ulama mutaakhirin dalam akidah, dia menterjemah dengan konsep takwil. Takwil tu maksud dia tafsir, ada penerangan. Takwil tu mengenai tafsir. Satu ketika Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu telah berkhidmat di rumah makciknya Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Abdullah bin Abbas ni adalah anak saudara Ummu Maimunah, anak saudara Nabi lah, di sebelah isteri. Dan Abdullah bin Abbas ni di sebelah ayah pula, beliau adalah sepupu Nabi. Masa terkecil lagi duduk berkhidmat rumah Nabi, di rumah Ummu Maimunah, Sayyidatuna Ummu Maimunah radhiyallahu anha. Jadi bila berkhidmat, maka dia telah meletakkan satu bejana wuduk untuk Nabi SAW. Dia letak bejana wuduk kat Nabi. Nabi pun buka pintu rumah dia. Dia tengok bejana wuduk. Nabi tanya hadap Maimunah radhiyallahu anha, siapa letak ni bejana wuduk ni? Masya Allah, bagusnya budak ni, khidmat ni. Maka berkatanya Sayyidatuna Maimunah radhiyallahu anha, oh, Abdullah tu letak tu. Abdullah bin Abbas lah tu letak tu. Nabi suka dengan khidmat Nabi doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu ta'wil. Ya Allah, berilah dia faham agama, wa alimhu ta'wil, bagilah ilmu tafsir kepada dia. Ilmu ta'wil ni tafsir. Tafsir, ilmu ta'wil dia ada tafsir dia. Dia kena bukan tafsir, tafsir. Dia ada boleh ulama ilmu tafsir ni, ulama ilmu tafsir, dan di kalangan sahabat mengenai tafsir yang paling hebat tafsir Ibnu Abbas. Jadi beli ajar dia ilmu tafsir. Ajarlah wa alimhu ta'wil. Ta'wil ni diterjemah dengan ada pentafsiran. Ada pentafsir. Tafsir perincian. Tafsir ada penerangan. Begitu. Tafsir. Ya tafasad, ya lam tafsir. Satu tafsir, tafasin, ya ra tafsir. Waktu tafsil dengan lam tu dengan ra. Begitu. Jadi Allahu Akbar. Jadi dia terjemah dengan takwil. Takwil tu maksudnya tangan. Tangan tu apa maksud tangan? Kita bahasa ni kita selalu guna dalam kehidupan kita. Anak kita takut, ayah, kita takutlah kat orang sini. Jangan risau, orang sini ni semua dalam tangan ayah je. Apa maksud tangan ayah? Dalam kekuasaan ayah. Dalam orang kampung ni semua dikuasai oleh ayah. Jangan risau. Saya takutlah. Jangan risau. Semua tu dalam tangan aku. Semua budak-budak kampung ni dalam tangan aku je. Aku genggam je dia. Tangan tu untuk menggunakan genggam. Jadi tangan tu maksudnya kuasa, genggaman. Ada kuasa. Sebab tu saya terjemah tadi genggaman. Saya terjemah mutaakhirin. Saya tidak terjemah tangan. Saya tak terjemah mutakaddimin. Dua-dua boleh terjemah. Cuma mutakaddimin dia guna konsep tafwid. Macam mana ditulis secara lafzi, itulah diterjemahkan. Maknanya Allah saja yang tahu. Dia tak mujassamkan, dia tak menjisimkan zat itu. Apa makna? Allah saja yang tahu. Makna Allah saja yang tahu. Begitu. Dan satu lagi pula takwil. Takwil ni tangan tu maksudnya kuasa, genggaman. Tangan tadi adalah kuasa dan dia tu dalam kuasa aku je. Begitu. Dan satu lagi, Ibnu Taimiyah dia menterjemahkan mujassam, dia menjisimkan.
Allah 'alal 'arsy istawa. Allah itu berada di atas arash. Dia kata Allah berada di atas arash. Maksudnya ada satu zat yang berada di atas arash. Kita kata Allah itu tak bertempat. Arash tu kalau satu, okeylah, kalau Allah itu berada di atas arash, maka arash tu dia adalah ciptaan Allah. Maksud bila dia ciptaan Allah, sebelum ni dia tiada, dan sebelum ni dia tiada, lepas tu dia ada. Bila dia tiada dan dia ada, itu namanya makhluk. Allah itu qadim, sedia kala. Jadi sebelum ada arash, Allah duduk kat mana? Sebab Allah yang mencipta arash tu. Lepas tu Allah duduk berada di atas arash. Istiwa. Dia kata duduk. Istiwa tadi di atas arash. Allah itu berada di atas arash. So kalau sebelum Allah cipta arash, Allah duduk mana? Wal awwalahu wal akhirahu wal zahiru wal batinu. Jadi Allah duduk kat mana sebelum ada arash? Jadi jika arash tu baru, bila arash tu baru yang baru dicipta, lepas Allah pergi duduk itu, maka wa'yazubillah halal tu barulah. Dia menjisimkan zat Allah di situ. Dan kita makna istiwa, bersemadi. Dia terjemah bersemadi. Istiwa ni makna dipanggil makna mushtarak. Makna mushtarak. Tak nampak pun makna mushtarak. Istiwa. Dunia ni kan kita ada garisan khatul istiwa. Khatul istiwa. Garisan tropika, cerita bila nak pergi ke Uganda ke mana tu, nak pergi khidmat sebagai tentera Malaysia, nak pergi kat mana tak tahu tu, dia pun cerita apa dia, bila naik kapal, bila nak hoda kapal, mengatakan sekarang kita melalui garisan khatul istiwa. Jadi semua orang jenguk daripada kapal, jenguk ke bawah nak tengok garisan tu. Garisan tu nampak ke? Cuma dalam peta, dalam globe peta dunia tu nampaklah garisan khatul istiwa. Tapi garisan khatul istiwa tu ada ke atas air tu? Ada ke atas lautan tu? Istiwa memberi makna garis al-istiwa, tengah, garis tengah saja, garisan tengah. Jadi istiwa ni dia memberi makna mushtarak. Dia tak boleh makna bersemadi. Bersemadi tu makna menunjukkan benda tu wujud selepas wujudnya arash tadi. Wujud. Jadi arash tu belum tak wujud. Lepas wujud arash baru wujud dia. Wa'yazubillah. Jadi makna tadi dia menjisimkan zat tadi. Jadi itu Ibn Taymiyah mengatakan dia menjisimkan zat itu. Kita ahli sunnah wal jamaah, sama ada maturid, sama ada mutakaddimin atau mutaakhirin, kita tidak menjisimkan Allah Subhanahu wa taala. Allah tadi dia tidak jisim. Dia tidak qabul jihah, dia tidak menepati, dia tidak boleh memenuhi ruang tadi. Qabul jihah. Sebelum tu Allah tak ada, lepas tu Allah ada. Macam mana pula? Akhir macam tu. Okey. Jadi mutakaddimin menterjemahkannya dengan makna tafwid, dan mutaakhirin menterjemahkannya dengan makna dengan tafsir. Begitu. Okey, demi zat yang jiwaku dalam genggamannya. Di sini Nabi telah takbirkan dengan sirah zahir. Wallazi nafsu Muhammadin, dengan diri dia sendiri. Sepatutnya sudah mencukupi mengatakan wallazi nafsi, jiwaku ni jiwa Muhammad. Tetapi Nabi telah membawa khirah zahir wallazi nafsu Muhammadin, demi zat yang jiwa Muhammad. Jadi kadang-kadang dia bawa bentuk ism zahir, kadang-kadang dia bawa bentuk ism dhamir. Jadi dua-dua tu sama. Ada seorang itu kadang-kadang dia akulah orang tu, tapi dia kata adalah satu orang tu pergi jumpa engkau tak layan pun dia. Siapa orang tu? Tak ada orang lain, aku. Aku jumpa engkau, dia kata ada seorang tu. Kadang-kadang dia takbir dengan zahir dan kadang-kadang dia takbir dengan dhamir. Itu mudah saja. Kadang-kadang dhamir tu dia panggil asyraful ma'arif pula. Apa pula dhamir tu asyraful ma'arif? Asyraful ma'arif tu dhamir. Dhamir ni asyraful ma'arif. Kita mengeluarkan satu
ganti nama. Ganti nama tu dia lah makrifah yang paling tinggi. Orang kena belajar nahwu lah pula, pening pada asyraful ma'arif tu siapa pula. Khair. Jadi terjemahan mutasyabihat. Dalam menterjemahkan mutasyabihat, mutakaddimin menterjemahkan hadis ini dengan terjemahan lafzi, demi zat yang jiwa Muhammad dalam tangannya, bagaimana hakikat tangan hanya diketahui oleh Allah. Mereka melakukan tafwid, iaitu sebagaimana lafaz, maka begitulah terjemahannya. Sebagaimana seperti ayat Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman 'alal arsyistawa tu kalau terjemah bersemayam. Jadi dia makna mustarak. Kalau bersemayam makna duduk di situ. Kalau duduk di situ itu terjemah lafzi saja, bersemayam. Tapi tidak maksud dia begitu. Makna bersemayam atas ialah sebelumnya tiada, kemudian datang bersemayam. Sedangkan makna bersemayam tu dah baru, makna baru dah. Makna bersemayam sebelum aras tak ada, depan aras ada, baru duduk situ. Sedangkan Allah itu tidak bertempat, belum ada aras lagi, Allah dah wujud, tiada bertempat dan tidak ada arah dan tidak berarah, sebagaimana ayat yang berikut, fa aina ma tuwallu fa thamma wajhullah innallaha wasi'un alim. Begitu. Jadi ke mana sahaja kamu arahkan, itu betul dia tafsir dah tu, kearahkan diri, yakni ke kiblat untuk menghadap Allah, maka disitulah arah yang diredai. Surah Baqarah. Jadi maka kita kena, bila kita nak sembahyang, ayat ni ulama mentafsirkan kepada sembahyang. Bila kita nak solat, maka kita kena arahkan kepada kiblat. Kiblat ini yang mana Allah perintahkan kita melalui Nabi untuk mengarahkan sembahyang kita ke arah kiblat. Sebelum tu kiblat Baitul Muqaddis, tapi selepas itu ditukar kepada Baitullah kembali. Sebenarnya semasa Nabi SAW berada di Mekah, Nabi telah menghadap kiblat Baitul Muqaddis. Dan semasa awal mula-mula sampai ke Madinah pun, kiblat dia ke arah Baitul Muqaddis. Cuma di Kaabah tu tak nampak, dia 4 penjuru kan. Jadi ada salah satu pintu dalam Kaabah tu dipanggil Babul Quds. Babul Quds ni, Quds ni ialah Baitul Muqaddis lah. Satu jalan yang mana jalan terus tu, kalau kita jalan straight tu, dia menuju ke Baitul Muqaddis. Jadi masa di Madinah tu tak nampak, masa di Mekah tu tak nampak, maka Madinah tu baru nampak. Di Masjid Kiblatain tu Nabi sembahyang, Allah perintahkan masa tu dalam sembahyang. Kenapa perintah belum seluar sembahyang? Sepatutnya belum sembahyang perintah lah. Tak nak beritahu perintah Allah ni bila datang sahaja di zaman Rasulullah, engkau masa tunaikan perintah aku, datang perintah aku, kena buat. Sebab tu Nabi membelakangi kiblat dah, kiblat Baitul Muqaddis terus ke kiblat Kaabah. Begitu. Jadi Imam Malik rahmatullah alaih, jawapan Imam Malik mengenai pertanyaan ini adalah masyhur. Al-istiwa maklum, tahu. Istiwa tu kita tahu. Kaifiat dia macam mana, kaifiat duduk dia tu macam mana, kita tak tahu. Iman dengannya bahawa Allah tadi, beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala itu wajib. Tapi soal orang yang bertanya mengenai perkara ini bid'ah. Makna istiwa tu maklum, kaifiatnya tidak diketahui, beriman dengannya wajib, dan bertanya mengenainya bid'ah. Mutaakhirin menterjemahkannya secara takwil berdasarkan qarinah. Dia ada qarinah, maksudnya dia ada tanda-tanda dia, qarinah dia. Qarinah ni dalam bahasa Arab ni maksudnya dia ada satu benda tanda lah, iaitu maknanya tangan ditakwilkan dengan menggenggam. Tangan tadi tafsir dia apa dia? Untuk menggenggam. Dalam bahasa Arab perkataan tersebut digunakan untuk menunjukkan makna tertentu, seperti perkataan tangan digunakan untuk makna kuasa. Jadi terjemahannya ialah demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman kekuasaannya. Dalam genggaman kekuasaannya, demi zat yang jiwa Muhammad dalam genggaman kekuasaannya. Kita terjemah mutaakhirin, tapi tak kiralah nak terjemah mutakaddimin ke. Yang dalam maksud terjemah itu dalam konsep tafwid dan terjemah dalam konsep takwil, iaitu dengan takwil. Takwil itu tafsir lah. Maksud takwil itu dengan kita mentafsirkan. Takwil dengan terjemahan takwil.
Okey, demi zat yang jiwa Muhammad dalam kekuasaannya. Min hazihil ummah, daripada umat ini. Umat ini ada dua. Satu ummatud da'wah, satu ummatul ijabah. Ummatul da'wah, kita ni umat dakwah. Dia umat yang dibahagikan ulama sini ummatul ijabah, iaitu ijabah, orang yang telah menerima, iaitu orang yang telah beriman. Ummatul ijabah ialah orang-orang Islam. Ummatul da'wah, orang yang umat yang perlu kita sampaikan dakwah kepada mereka. Kita perlukan sampai dakwah kepada mereka. Maka umat tu belum Islam, kita panggil dia ummatul dakwah. Mana kita perlu seru mereka, kita perlu sampaikan mereka kepada Islam. Kita kena pergi seluruh dunia, kita sampaikan Islam pada mereka. Tapi kenapa kita dakwah orang Islam dulu? Kita tak dakwah orang kafir. Kalau nak berdakwah masa kita budak-budak dulu, kecil-kecil dulu, tahun-tahun 70-an, akhir 70-an, mula-mula dakwah, ikut dakwah. Tahun 79 lagi ikut dakwah. Tahun 79. Kalau kita pergi jumpa satu orang kampung, pakcik tu, pakcik tu dia mengaji lah. Dia kata, kalau nak berdakwah, dia kata, kalau nak berdakwah tu kena ajak orang kafir tu berdakwah tu. Kenapa berdakwah? Jadi kenapa kita dakwah kepada orang Islam dulu? Kenapa kita tak dakwah pada orang kafir? Ini dalam masalah dakwah Islam, dakwah iman dan dakwah Islam. Itu saya akan terangkan. Dakwah ni ada dua, dakwah iman dan dakwah Islam. InsyaAllah kita akan terangkan esok. Hari ini kita tak sempat masa dah. Masa kita hampir jam 8 pagi dah. Jadi kita ada iman, dakwah iman dan dakwah Islam. Da'watul iman dan da'watul Islam. Jadi min hazihil ummah, maksudnya bukan umat dakwah, umat orang yang bukan Islam, dan umat ijabah, mereka yang telah memeluk Islam. Jadi bermakna di sini orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasara. Orang-orang yang berkata sama ada Yahudi atau Nasara, yakni orang-orang yang mana telah beriman kepada nabi-nabi mereka tapi telah mansuh hukumnya, sekarang dia kena ikut Islam. Orang yang mana diturunkan kitab Yahudi, diturunkan kitab Taurat kepada mereka, dan Nasara diturunkan kitab Injil. Orang yang macam ni pun kalau dia beriman dengan agama Yahudi dan Nasara, agama daripada langit yang dulu telah diterima tapi sekarang tak diterima, juga kesudahan mereka ashabun nar. Selain daripada Yahudi dan Kristian, lebih-lebih lagi lah berdarjah aula lah ashabun nar. Jadi alhamdulillah, insya-Allah. Dan saya nak bagi tahu, kitab saya sudah ada 5 jilid. Dan jilid ke-6 akan dikeluarkan. Jilid pertama tentang Kitabul Iman yang kita belajar ni, baru bab Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman ni dia ada 5 bab lagi. Ada 5 bab lagi insya-Allah. Kita berapa-berapa insya-Allah kita akan sambung lah seterusnya pengajian ni selepas hari raya nanti. Tuan tak dapat kerja, PKP dah open dah, masya-Allah. Masa tu mungkin kita akan cari pembelajaran malam, tapi kita akan buat juga daurah tu untuk mempercepatkan lah. Kalau nak tunggu ngaji soal berapa puluh tahun tak tahu nak habis. Dengan tuan-tuan berapa hari pun tak nak habis dengan tuan-tuan. Tapi insya-Allah kita buat daurah. Nanti saya akan iklan dalam daurah tadi, jilid 1, jilid 2 tentang iman, tentang sembahyang dan tentang taharah dan sembahyang. Jilid 3 sambungan lagi kitab sembahyang, sebab sembahyang ni panjang. Bab sembahyang lah panjang dalam Mishkat. Bab sembahyang sebab dia ada 2 jilid yang saya susun ni 2 jilid. Dan kalau tengok muka surat pun dia panjang dalam bab sembahyang. Daripada bab sembahyang, bukan bab taharah lagi, bab sembahyang. Jadi keempat, bab ziarah Nabi, bab Kitabul Janaiz, iaitu kitab menziarahi, dimulai dengan menziarahi orang sakit, bab zakat dan bab puasa. Jadi kelima masuk bab sambungan bab puasa lagi. Selepas tu bab asmaullah, nama-nama Allah, doa-doa pagi, petang dan masnun. Jilid ke-6 baru masuk jilid ke-6, iaitu masuklah kitabul manasik, bab haji. Bab haji seronok. Satu-satu dia tengok dalam hadis, kita tengok gambaran hadis tu dibawa oleh musannif. Dia sebenarnya susunan hadis yang dibawa oleh Mishkat ni cantik. Ramai ulama kita seronok Mishkat. Dan kalau kita belajar Bukhari Muslim, memang Bukhari Muslim, kalau Muslim tu kita banyak hadis tatabuk saja, satu-satu bab dia banyak hadis bawa, tapi bahas dia sama saja sebab dia hadis berlainan. Tapi Mishkat ni setiap hadis tu masya-Allah kita nak bahaskan. Kalau 6,000 tu 6,000 hadis, satu-satu kena bahaskan.
panjang tu dia akan masa panjang insya-Allah. Tak apa, sikit-sikit dia ada cara dia lah insya-Allah. Jadi tuan-tuan bila dah faham kehendak pengarang, macam mana kehendak, saya cuba nak fahamkan kehendak pengarang di sini. Saya nak cubakan fahamkan kehendak pengarang, nak bawa kitab ini, so saya cuba terjemahkan dengan sedikit-sedikit pengalaman yang saya ada lah. Jadi untuk tuan-tuan dapatkannya, tuan-tuan boleh hubungi saya, tuan buka page Midrajul Fatihah, hubungi saya, insya-Allah ada harga istimewa lah, saya akan bagi harga istimewa dan pos percuma. Pos percuma insya-Allah. Yang baik itu daripada Allah, yang kurang itu daripada kelemahan saya. Aku qauli hadza, astaghfirullahalazim li wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimat wa lil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Esok hari Sabtu dan hari Ahad mungkin kita dah cuti. Cutilah. Mana semalam pun cuti. Esok hari ni ada orang bekerja. Esok hari Sabtu mungkin kita akan panjangkan sikit ke sampai 8 suku, 6.45 sampai 8 suku ke. Sabtu Ahad ni kita panjang sikit, tak apa. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Ya awwalal awwalin wa ya akhiral akhirin wa ya zal quwwatil matin wa ya rahimal masakin wa ya arhamar rahimin. Salamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa wasi' lana khalaqana wa tayyib lana kasabana wa kanni'na bima razaqtana ولا تزهب طلبنا إلى شيء صرفته عنا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Nombor telefon saya telah tinggal buka Midrajul Fawatih. Di situ ada nombor telefon saya. Yang iklan tu, nombor telefon saya ada di situ. Wallahu a'lam.